Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tu ada bunyi barang jatuh pula. Okay, hari ni kita nak buat stew arnab. Ini karkas arnab ni, kita panggil karkas. So seekor arnab kita dah buang kepala, kaki apa semua, bulu, kepala apa semua lah. So ini yang ni dipanggil sebagai karkas lah, karkas arnab. Kalau kambing kita pakai karkas kambing ataupun lain lah, macam tu lah. So saya nak tunjuk persediaan untuk kita buat apa ni, stew. Boleh tonton sampai habis. Okay, so kita masak lebih kurang dalam 12 kilo. Selain daripada kita rebus kita punya apa ni, arnab tu, bagi orang kata bagi masak dahulu kan. Pasal nak pastikan masak lah, sebab kita buat banyak, kita masak lebih kurang 12 kilo. Tapi kita juga ni lah rebus sikit kita punya kentang dengan kita punya antara bahan kita pakai lah kentang dan carrot ni. So kita rebus juga lah, bagi lembut sikit lah. Jangan terlampau masak, tapi maksudnya bagi lembut tu bila kita campurkan dengan adunan dengan rempah-rempah kita yang lain, so dia akan masak, orang kata masak dengan sempurna lah, orang kata tak lembik sangat. Okay, alright. Kentang dengan carrot dah siap dah, apa ni, direbus kan. So tak nak lah orang kata lembik sangat, nanti kan kemudian kita akan masuk lagi. Kenapa saya rebus awal? Pasal tadi diorang dah siapkan awal kan. So takut nanti apa ni, kentang akan jadi hitam. So saya rebus dulu. Sebab arnab pun belum sedang diproses daripada beku. So barang-barang lain tu dah disediakan lah. Kejap lagi saya akan tunjuk. Tapi yang ni untuk kentang dengan apa ni, kenapa besar-besar? Kalau kata kita ambil style Itali, so dia macam ni lah. Okay, so sekejap lagi continue tengok. Okay, so bahan-bahan dia untuk kita buat arnab stew ataupun rabbit stew. So ini arnab, yang ni arnab dah dibelah 4. Boleh tengok, ini peha dia belakang. So yang ni depan dia. So ini arnab. Kemudian tadi kentang dah direbus awal sikit. Pasal arnab ni saya tak perlu lama pasal dia daging dia lebih kurang, tekstur dia macam ayam je, cuma dia lebih pejal sikit. Okay, so ni bahan-bahan dia. Rosemary, oregano, basil, thyme. Yang ni kalau ada pun boleh, tak ada pun tak apa. Lepas tu kita ada pakai pati ayam ataupun chicken stock. Yang ni garam. Kemudian kayu manis, ni daun salam, tomato. Lepas tu kita ada bawang putih. Bawang putih ni actually dia dah frozen. Lepas tu ada ni halia ni lebih kurang dalam 60 inci lebih kurang macam tu lah. So kita akan gunakan untuk tumis. Lepas tu ada bunga lawang, ada juga daun bunga cengkeh. Lepas tu ada juga apa ni lah. So nanti yang ni barang-barang ni semua saya akan listkan dalam kita punya apa ni, video nanti. Okay, ada buah pelaga. Kita ada apa ni, kita punya apa ni, bawang putih. So tadi bawang putih, lepas tu bawang merah lebih kurang 30 biji. Sebab kita buat lebih kurang dalam 12 kilo So yang ni tomato puri. Tomato puri ni saya pakai lebih kurang dalam 6 paket untuk bancuhan lebih kurang, untuk masakan lebih kurang dalam 6 kilo punya lah. Okay, 12 kilo punya. Lepas tu kita ada juga sos plum. Sos plum ni saya pakai, tengok kalau kecil ni saya mungkin pakai dalam lebih kurang daripada 6. Lepas tu kita juga ada apa ni, ladi hitam. So ladi hitam ni kita akan blend. Lepas tu minyak masak. Juga ada tepung jagung. So ni antara bahan-bahan dia. Cuma nanti kalau kata ada saya terlupa, nanti saya akan masukkan add on kemudian lah. So lebih kurang macam tu. So ni antara bahan-bahan dulu. Dalam video pun nanti kita akan listkan. Alright, so tonton untuk sampai habis. So bahan semua dah komplit. Nampak tadi saya lupa beritahu ada sos tomato. Sos tomato tu lebih kurang mungkin 1 botol besar tu saya pakai. So yang tu dalam ni semua
arnab lebih kurang dalam 11 ekor macam tu lah. So kita akan mulakan masak. Okay, alright. So kita sediakan untuk tumis dulu. Masuk minyak. Boy, boleh tolong boy? Okay, so masuk minyak dulu. Okay, masukkan apa ni? Masuk dulu. Ini rempah kayu manis. Ini daun ni daun salam. Boleh masuk enggak? Kena pakai periuk apa besar. Banyak. Bawang putih dan juga tu bawang, bunga cengkeh, bunga lawang ada, buah pelaga pun ada. Yang ni jadi hiris-hiris ni apa ni? Bawang putih. Okey. Buatkan sikit api. Ya, ini kita terpaksa pakai periuk pasal kita masak lebih kurang untuk 12 kilo. Okey. kita masukkan bawang merah. Masukkan bawang merah pula. Minyak kalau kurang tak ada masalah. Masuk. Masuk lagi. Yang ni berbeza sikit pasal kita buat arnab ni tak sama macam kita buat kambing ataupun daging. So kita biarkan dulu kita tumis dulu, lepas tu kita rebus teruslah. Pasal apa? Tak perlu ni, pasal dia punya daging dia tak perlu masak lama sangat lah. Okay, so tunggu sampai habis. Ini apa ni? Wine. Yang ni thyme. So masukkan 2 sudu dengan rosemary tak pasal. Kita lebihkan, kita masukkan serba-serba. Tapi rosemary paling wangi. Ini pun sama, masukkan 2. Kacau. Ni apa ni? Basil. Ni basil pun 2. Oregano. Alright, so asap lah. So ni masukkan arnab. Arnab telah dipotong 4. Potong 4 seekor potong 4. Alright, betul. Standby air. Kopi ke ni, tolong standby air. Air dah standby. Okay, masuk dulu. Okay, air mai sini 2 baldi. 4 baldi tadi kan. So lebih kurang ni, bagi dia banjir. Okay boy ya. Okay. Dah jadi assistant ini. So air boleh masuk satu lagi. Masukkan sos tomato. Yang ni pasal dia banyak. Kita masukkan satu botol. Satu botol ni dalam 2.5 ke 3 liter macam tu lah. So masukkan satu botol dulu. Kemudian nanti kalau tak cukup kita masukkan lagi. Tu boleh kacau sikit dengan air. Okay. Alright. So masukkan. Ya, air sikit. Masukkan sos tomato dulu. Dia ni tengok pasal kita tak banyak ni. Bila jumlah dia banyak ni, so kalau tengok kalau kata color dia kurang, add on lah pelan-pelan macam tu lah. Masukkan ya kita punya apa ni, potato dengan kita punya kentang. So tuang lah. Alright. Okay, alright. So masuk dulu. Ini sos plum. Sos plum ni kita masuk lebih kurang 6 botol. Dia kena relax je. Dia macam melekit sikit. So masukkan. Tak payah boy, letak je macam tu. Nanti dia pelan-pelan dia turun. So lebih kurang 6 botol kita masukkan. Tadi kita dah masukkan sos tomato tadi kemudian lepas daripada ni kita masukkan sos tomato puri pula. So yang ni kita masuk lebih kurang 6 botol. Okey, masukkan ni pula tomato puri ataupun bati tomato. Kita orang pakai je nama cinta. So yang ni dalam 425 gram. Macam saya bagi tahu tadi, kita masak untuk lebih kurang 12 kilo ni. So saya guna lebih kurang dalam 6 bungkusan macam ni ya. So masukkan je tu. Sekejap lagi kita ni lah, kita kacau dia. Garam lebih kurang. Kalau macam tu kau masuk 2 lalu. Ni kita masukkan garam. Kemudian masukkan chicken stock. Yang ni jangan masuk banyak dulu. Boleh adjust kemudian kalau kata kurang masin ataupun kurang rasa lah. So ambil chicken stock. Mati ayam
So nampak barang-barang sana. Okey, ni kita masukkan pati ayam ataupun chicken stock. Yang ni orang kata ni lah, ikut cita rasa masing-masing kot lah kan. Kalau kurang tambah, kemudian so biarkan ini dia menggelegak. Saya tadi dah menggelegak dah, saya dah perlahankan api. So sekejap lagi kita tengok. Last kali kita akan masukkan apa ni, kita punya black pepper. Sekejap lagi lah, bukan last lah, kejap lagi kita akan masukkan. Okay, alright. Masuk tomato. So masukkan tomato. Okay. Nadi hitam. Nadi hitam ni kita kisar, tak payah ni. Okey, campur. Mana tolong kacau. So pasal banyak kena ni, cuma nanti macam black pepper ni kalau nak pedas, apa ni, stew ni kalau nak pedas boleh tambah black pepper lebih lah. Jarang orang pakai, ada juga orang buat stew dia letak apa ni, Ada putih. apa ni, cili api, tapi jarang orang pakai buat macam tu lah. So kita biasanya kita kalau kata nak pedas untuk stew, kita akan lebihkan black pepper. So lebih kurang macam tu lah. Kita biarkan dulu, dia dah masak dah sebenarnya, biar melegak sekejap. Lepas tu baru kita ni kita sejukkan. Proses memakatan kuah, kita pakai tepung jagung. Lebih kurang macam ni, 400 gram ni tepung jagung. Lepas tu minyak masak, lebih kurang kalau kata paket kita pakai 1 paket. Masukkan, kemudian kena dikacau sehingga orang kata apa ni, sebati betul-betul halus kan. Baru kita tuang dalam kita punya kuah. Ini proses terakhir, bila rasa dah okey apa semua, kita masukkan minyak dengan apa ni yang kita dah kacau tadi dengan tepung jagung. So dia kena cepat-cepat Ini proses untuk memakatkan kuah lah. So proses yang terakhir, kemudian kita biarkan sampai dia masak. Dah masak dah sebenarnya, lebih pada proses untuk pekatkan kuah. Soyak.